Okey, kelas. Hari itu kita dah masuk bahagian pengenalan. Iaitu kita ada 5 kumpulan mikroorganisma. Iaitu kita ada bakteria, kita ada virus, kulat, alga dan protozoa. Jadi kita ada 5 jenis ataupun 5 kumpulan mikroorganisma. Jadi selalunya kalau kita dengar mikroorganisma, mungkin ramai yang fikir tentang keburukan sebab dia boleh menyebabkan sesuatu penyakit. Tapi sebenarnya bagi mikroorganisma ni, dia juga ada kegunaannya. Dia berfaedah. Dia ada kebaikannya. Iaitu kalau kita tengok gambar raja di bawah ni, yang muka surat 1.2 ni, kita tengok apakah kegunaan dia. Apakah kegunaan bagi mikroorganisma ni? Kita tengok yang pertama, bagi bahagian industri. Dalam bidang industri maksudnya kita hasilkan keluaran barangan itu secara besar-besaran. Iaitu dia boleh digunakan untuk membuat minuman. Sebagai contoh, yogurt yang kamu minum itu sebenarnya gunakan bakteria untuk hasilkan minuman itu. Dan selain itu kita ada barangan kulit, iaitu kita nak mendapatkan kulit daripada haiwan. Jadi kita perlukan uraikan tisu-tisu itu dan kita asingkan kulit itu daripada tisu haiwan itu. Jadi dia perlu bakteria. Selain daripada minuman, barangan kulit, kita ada makanan yang kita perlukan. Sebagai contoh, kita perlu yeast. Sebagai contoh, kalau kita nak buat roti, kita perlu yeast. Jadi ini adalah kegunaannya. Lepas tu kita tengok bidang perubatan pula. Bidang perubatan, iaitu yang pertama kita tengok hormon seperti insulin. Sebenarnya hormon insulin ni dimakan ataupun diambil oleh pesakit kencing manis. Jadi ini adalah hormon insulin. Lepas tu kita ada antibiotik. Sebagai contoh penicillin. Sebagai contoh mungkin kamu demam dan sebagainya. Jadi doktor akan bagi antibiotik tu dan kamu akan jadi cepat sembuh lah. Sebab antibiotik ni boleh membunuh bakteria. Lepas tu kita ada vaksin. Seperti contoh yang kamu dengar sekarang ni, vaksin untuk COVID-19 ni sudah mula diambil ataupun disuntik. Iaitu kita ada vaksin dan vaksin ni boleh tolong kita cegah daripada sesuatu penyakit. Yang ni ialah perubatan. Dan yang ketiga ialah pertanian. Pertanian. Di sini kita ada pencernaan haiwan, iaitu bagi haiwan-haiwan herbivore, iaitu sebagai lembu, kebau sebagainya, mereka akan dapat makanan sebagai contoh rumput, daun dan sebagainya. Jadi waktu makanan itu ataupun daun itu, tumbuhan hijau itu masuk ke dalam perut haiwan ni, dia perlukan bakteria ni untuk mencerna makanan dia. Jadi dia penting dalam pencernaan haiwan. Dan bagi bahagian bawah, bakteria penitran. Bakteria penitran ni adalah sejenis bakteria yang terdapat di dalam tanah yang boleh tolong untuk kita suburkan tanah itu. Sebab dia boleh tukarkan gas nitrogen di udara menjadi nitrat ataupun baja. Seterusnya kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 29, iaitu potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Iaitu sekarang ni ramai yang boleh menghasilkan sendiri ekoenzim. Ekoenzim ni iaitu mereka boleh hasilkan bahan pencuci. Maksudnya mereka gunakan ni untuk menjadi bahan pencuci sebagai gantilah, kita tak perlu beli. Iaitu yang ni boleh dihasil secara sendiri. Iaitu kamu tengok muka surat seterusnya, muka surat 30, iaitu larutan pembersih ekoenzim.
Ekoenzim ni merupakan hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti sisa buah-buahan. Jadi kamu boleh guna kulit-kulit buah-buahan, kulit yang kamu nak buang tu, ataupun sayur-sayur yang kamu nak buang tu, kamu boleh gunakan untuk menghasilkan ekoenzim ni yang boleh menggantikan serbuk pencuci. Dan proses yang kita guna itu kita panggil proses penapaian. Lepas tu kalau kamu nak tahu lebih lanjut bagaimana kita nak hasilkan pembersih ekoenzim tu, kamu boleh tengok di bahagian bawah ni. Kamu boleh tengok rujuk kepada website ini di mana boleh kamu tengok cara-cara yang diguna untuk menghasilkan ekoenzim ni. Jadi ini adalah bahan semula jadi dan kamu tak payah beli. Jadi maksudnya dia ada banyak kebaikan lah. Dan untuk kebaikannya, kamu boleh tengok jadual perbandingan di bawah ni, iaitu dia sebenarnya adalah lebih baik ataupun dia lebih mesra alam. Kalau banding dengan bahan pencuci yang kita beli daripada super, sebab yang itu sebenarnya adalah bahan kimia. Jadi kita tengok kebaikan di bawah, iaitu jadual ni, iaitu bagi proses penghasilan kita gunakan sisa-sisa saja, maksudnya guna buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Lepas tu kita boleh mencuci sebab dia boleh menguraikan lemak. Lemak maksudnya yang berminyak yang melekat di atas pinggan mangkuk kita. Jadi dia boleh menguraikan kepada molekul yang lebih kecil. Lepas tu dia sangat senang mengurai. Jadi maksudnya kamu tak payah kenakan daya yang kuat lah. Tak perlu disental dengan kuat. Sangat senang untuk cuci. Lepas tu dia tidak menyumbatkan saliran. Maksudnya sebab dia tukar sudah boleh ubah ataupun dia menguraikan lemak ataupun berminyak, sesuatu yang berminyak itu kepada molekul yang kecil, maka dia tidak menyumbatkan saluran ataupun bahagian pipe lah. Lepas tu kosnya adalah rendah. Kamu boleh hasil sendiri. Penghasilan sisanya kurang dan dia adalah mesra alam. Jadi ini adalah kebaikan kita gunakan ekoenzim. Selain pada ekoenzim, satu lagi bahan iaitu serum bakteria. Iaitu dia guna untuk merawat air, sisa dan enapan cemar dalam sistem saliran kita. Jadi maksudnya dalam longkang-longkang yang kita ada banyak sisa ataupun bahan-bahan yang tidak elok, biasanya yang berbau, busuk dan sebagainya, kita boleh gunakan serum ini untuk merawat. Jadi kalau kamu tengok gambar raja di bawah ni, iaitu dia ada banyak kegunaan serum ni. Dan kalau kamu nak tengok cara nak hasilkan serum, kamu boleh tengok website di atas. Di bahagian ni, website ni untuk tengok penghasilan serum. Lepas tu kalau kamu tengok kegunaan bagi serum bakteria ni, dia ada banyak lah. Menyingkirkan bau busuk, membantu pencernaan haiwan ternakan, membuat kompos, memajukan industri perikanan, menghasilkan enzim, merawatkan sisa kumbahan. Jadi ini dia juga ada banyak fungsi untuk menguraikan sesuatu ataupun lemak kepada molekul yang lebih kecil.